إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى المؤلف أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى، والعالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلنبني رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada perbincangan kita kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, terjemahan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang ada di tangan kita adalah kitab hasilan tahqiq tulis semula oleh Al-Fadil Syekhuna Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu ta'ala. Kembali pada perbincangan kita, muka surat 163, bahagian yang ketiga, At-Taharatu an fadalatil badan. Bahagian yang ketiga pada menyatakan bersuci daripada yang mencemar-cemar akan badan, yakni bersuci daripada yang mencemarkan akan badan jika suci sekalipun, dan bersuci daripada sesuatu juzuk badan yang membawa aib akan badan. Dan dalam bahagian ini dua fasal. Al-fasl al-awwalu fi taharatil jasadi 'anil awsakh. Dan fasal yang pertama itu pada menyatakan menyucikan jasad daripada segala yang cemar-cemar, iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya Ulumuddin 8 tempat. Jadi apa yang kita nak bincang malam ni, bahagian yang ketiga daripada bab yang kedua fi asrarit taharah. Jadi kita maklum sebenarnya risalah yang ada di tangan kita ni adalah sebahagian daripada juzuk yang pertama, iaitu bab yang kedua fi asrarit taharah. Dalam asrarit taharah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ataupun terjemahan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala letakkan 3 bab, 3 fasal, 3 bahagian. Bahagian yang pertama pada menyatakan suci daripada najis. Bahagian yang kedua suci daripada hadas. Bahagian yang ketiga suci daripada fadalatil badan, suci daripada perkara-perkara yang cemar, lebihan ataupun yang keluar daripada tubuh badan kita. Ini makna di penghujung perbincangan kita sebenarnya, penghujung bab asrar. Kata musannif rahimahullahu taala, di bawah bab, di bawah bahagian yang ketiga ini ada beberapa fasal. Ada 3 fasal. Jadi fasal yang pertama, taharatul badan 'anil awsakh. Bersihkan badan daripada kotoran-kotoran yang mana kotoran ini bukan najis dan bukan hadas. Bab najis kita dah bincang, cara membersihkan najis, pembahagian najis dan sebagainya. Begitu juga hadas, pembahagian hadas, cara mengangkat hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Andainya tak mampu untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar kerana tidak ada air, maka perlu diganti dengan tayammum. Selesai.
Apa yang kita nak bincang malam ni bukan bersangkut paut dengan hadas dan bukan bersangkut paut dengan najis. Dia sekadar kotoran-kotoran yang ada di badan kita, perkara-perkara yang kita tak suka, perkara yang kita anggap jijik. Kemudian juga dibincang dalam bab ini juzuk-juzuk daripada badan kita yang perlu kita hilangkan, yang perlu kita buang. Contoh rambut kita, bulu ketiak kita, bulu hidung, misai, janggut yang perlu kita repair. Itu akan disentuh oleh musannif rahimahullahu taala dalam bab yang ketiga, bab apa? Bahagian yang ketiga, bab yang kedua fi asrarit taharah. Jadi fasal yang pertama di sana ada 8. Ada 8 tempat. Yang pertama cemar-cemar yang berhimpun daripada rambut kepala, iaitu sunat menyucikan rambut kepala itu daripada daki yang di kepala dengan basuh dengan sesuatu yang menghilangkan akan daki itu, seperti sabun atau asnan atau barang sebagainya. Dan sunat menyucikan rambut kepala itu daripada kutu dengan bersisir dan dengan dibubuh minyak. Dan adalah Rasulullah SAW meminyak pada rambutnya dan menyisir akan rambutnya berselang-selang hari. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, yang pertama apa yang perlu kita bersihkan kawasan kepala kita, rambut yang ada di kepala kita, buang daki dia ataupun sebut kelimumur lah. Sama ada kita menggunakan sabun ataupun asnan, shampoo kan, dan sebagainya. Sunat kita membersihkan rambut kita daripada kotoran-kotoran itu. Ini kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan meminyakkan rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni orang yang kemas. Cantiknya Rasulullah, kemasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disuruh, walaupun bukan sampai peringkat suruhan yang wajib, tapi digalakkan untuk kita membersihkan kepala kita daripada kotoran-kotoran daki, kelimumur dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, cemar-cemar yang berhimpun pada telinga, iaitu sunat menyucikan akan lipatan telinga daripada dakinya dan sesuatu yang cemar-cemar dalam lubang telinga. Yang kedua kata musannif rahimahullahu taala, telinga kita. Jadi lipatan-lipatan telinga kita, celah-celah telinga. Sebab tu kita setiap kali sunat wuduk kita membasuh telinga adalah sunnah. Sunat basuh telinga. Jadi basuh telinga sunat tu macam mana? Ibu jari kita, telunjuk ni, jari telunjuk kita letak dalam lubang telinga, ibu jari kita letak di belakang, cuping tapi belah bawah, belah belakang bawah. Kemudian yang ibu jari kita daripada lubang kita pusing naik ke atas. Kita pusing, ambil segala lekuk-lekuk dalam telinga kita, lekuk dalam telinga, pusing, kemudian tolak, berhenti ke atas macam tu, kan? Kemudian yang belakang ni, jari ibu jari ni tolak naik ke atas. Kemudian tapak tangan, sapu di situ. Jadi kalau setiap hari wuduk kita 5 kali, sekurang-kurangnya 5 kali untuk semayang 5 waktu kita bersihkan segala cuping-cuping segala lipatan-lipatan ataupun lopak-lopak dalam cuping telinga kita. InsyaAllah telinga kita tak berdaki, kan? Tak ada kotoran. Itu kata musannif rahimahullahu ta'ala. Tempat yang kedua, cemar-cemar yang terhimpun pada telinga, iaitu sunat menyucikan dengan lipatan-lipatan telinga daripada daki dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunat menyucikan sesuatu yang berhimpun di dalam hidung, seperti hingus dan dakinya yang berhimpun daripada hingus itu dengan dimasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan akan dia. Begitu juga yang ketiga kata musannif, lubang hidung kita. Jadi benda ni nampak kata betapa sempurnanya agama kita. Islam kita ajak daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Menyuci lubang telinga, menyuci lubang hidung pun dicerita dalam syariat kita. Sempurnanya agama ini dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut, dibahas dalam kitab-kitab ulama. Jadi yang ketiga kata musannif rahimahullahu taala, bersihkan hidung kita daripada hingus-hingus dia, tik-tik hidung, kan? Bersih. Dan setiap kali sembahyang kita disunatkan istinsyak. Apa dia istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Orang yang tak berpuasa, orang puasa memadah basah ujung jari dia, kemudian masuk sedikit saja. Ada pun orang yang tak berpuasa, dia letak air
ke hidung, kemudian dihisap. Hisap masuk, tarik sampai ke dalam, kemudian dia buang. Itu orang panggil istinsyaq. Dia tarik, kemudian dia hembuskan air daripada hidung dia. Nak bersihkan hidung daripada kotoran-kotoran. Setiap hari sekurang-kurangnya berapa kali? 5 kali kita istinsyaq. Jadi habuk-habuk kuman-kuman yang ada di hidung tu, insya-Allah dia keluar bersih, kan? Yang keempat, sunat menyucikan daki yang berhimpun di dalam mulut dan di atas gigi dan yang diselang-selang gigi dengan berkumur-kumur dan diselat-selati akan gigi dengan bersugi seperti yang telah lalu bicaranya itu. Yang keempat, apa dia? Gigi. Taik-taik gigi itu. Kotoran-kotoran yang ada di celah-celah gigi. Disunatkan kita menyucikan gigi dengan bersuci, dengan menyelat, buang isi-isi yang ada di celah-celah gigi kita tadi ni. Bersugi, sehingga disarankan untuk kita bersugi pada setiap kali berwuduk. Sehingga Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku suruh tiap-tiap kali sembahyang bersugi, tiap-tiap kali sembahyang berus gigi. Nasihat aku akan suruh sebagai suruhan wajib. Tapi oleh kerana tak mau membebankan umat, maka Nabi tidak memerintah sebagai perintah yang wajib. Walaupun tak wajib, tapi sunnat, dituntut atas jalan sunnat bersiwak. Itu kata musannif rahimahullah ta'ala. Yang keempat, menyucikan mulut, celah-celah gigi dengan cara bersiwak dan sebagainya. Yang kelima, sunat menyucikan janggut daripada yang cemar-cemar dan daripada kotor dengan dibasuh akan dia dan disisir dan dengan dibubuh minyak. Dan adalah Rasulullah suatu masa menyisir janggutnya dalam sehari 2 kali. Jadi begitu juga janggut. Janggut yang ada kita repair, kan? Kita dandan, kita buat bagi elok. Dan Nabi SAW meminyak janggut Nabi SAW, dan Rasulullah SAW sisir janggut beliau yang mulia. Jadi kita pun begitu, disunatkan janggut yang kita simpan tu bagi elok, meminyak, kan? Ataupun kita sikat biar kemas, kan? Yang keenam, sunat menyucikan daki yang cemar-cemar yang ada pada lipat-lipatan di belakang segala anak jari tangan, kerana demikian itu disuruh akan dia oleh Rasulullah SAW. Begitu juga menyucikan daki-daki yang ada di lipatan-lipatan di belakang-belakang jari. Kan jari ini dia ada khutu sini, di sini. Orang yang bekerja buruh-buruh kasar ni, kan, orang yang bekerja dia kotor di sini. Jadi diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membersihkan tangan. Tapak tangan dan juga belakang tangan ni, celah-celah jari ni, kan? Di belakang-belakang tapak jari, belakang-belakang tapak tangan kita ni, disuruh untuk bersihkan. Jadi kita membersihkan apa yang disebut dalam kitab ini adalah kerana mengikuti perintah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dapat pahala. Jadi kita bersisir rambut tadi, sisir kerana Nabi SAW menyisir rambut, kan? Kita menyisir janggut kerana Nabi SAW menyisir janggut. Selama ni mungkin kita dah sisir rambut, sekadar sisir sajalah. Tapi kita tak ingat benda ni adalah disarankan oleh Nabi SAW, dibuat oleh Rasulullah, dan aku buat ni kerana dibuat oleh Nabi SAW. Maka ketika itu kekemasan tubuh badan pun, ya, kita dapat juga pahala daripada mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketujuh, sunat menyucikan daki yang cemar-cemar di kepala segala jari tangan dan daki yang di bawah kuku. Begitu juga dikata musannif rahimahullah ta'ala, segala kotoran-kotoran di kepala, di jari, di bawah kuku, kan? Di bawah kuku ni, pastikan cuci bawah kuku kita daripada kotoran daki dia, taik kuku lah. Yang ke-8, sunat menyucikan segala daki yang berhimpun pada segala badan dengan digosok dengan sabun atau asnan seperti mandi, dan harus mencucikan daki badan itu dengan masuk ke dalam hammam dengan syaratnya. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, begitu juga daki-daki yang ada di tubuh badan kita, sucikan dengan sabun ataupun sempo. Harus menyucikan badan, daki badan dengan masuk ke dalam hammam dengan syarat-syaratnya. Apa dia hammam? Hammam ni tempat mandi air panas, kan? Kita masuk di situ, kita mandi air panas, nak bagi liang-liang roma kita terbuka, keluar daki-daki yang ada di tubuh badan kita, daki-daki lama. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, harus menyucikan daki badan
dengan masuk ke dalam hammam. Hammam ni rumah bilik yang panas tu, tapi dengan syarat-syarat dia. Apa dia syarat dia? Pelihara aurat. Kan masuk situ orang lelaki ramai pakaikan tola kan. Beratok tepi bilik mandi yang panas tadi ni. Di situ kata musannif rahimahullah taala harus hukum dia, tapi jaga syarat lah. Apa dia? Antara syarat dia memelihara aurat. Kan? Habis. Kemudian faslus tsani fi izalatil ajza'il mu'ibati lil badan. Dan fasal yang kedua pada menyatakan menghilangkan akan juzuk yang memberi aib bagi badan, iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya Ulumuddin 8 perkara. Pertama, rambut kepala. Tadi kita menyucikan kotoran-kotoran yang ada di badan. Ini kita menghilangkan, mana kita buang. Kalau janggut, kita buang janggut kita sikit. Kita repair janggut kita. Tadi bersih kotoran-kotoran yang ada di bawah janggut. Yang tadi bersih kotoran-kotoran yang ada di bawah rambut, kelimomo dan sebagainya. Bab yang ini bab yang kedua, fasal yang kedua ni fi izalatil ajza, menghilangkan. Kalau tadi cuci kotoran di bawah kuku, ni bab ni fasal ini fasal yang kedua, izalatil ajza, menghilangkan kuku. Bukan sekadar buang kotoran yang ada di bawah kuku, bahkan buang juga kuku yang panjang. Itu maksud dia. Yang pertama ada juga di sini ada 8 perkara. Yang pertama, rambut kepala. Pertama, rambut kepala. Dan tidak mengapa mencukur rambut kepala itu bagi seorang yang tidak berkehendak menyucikan akan kepalanya, dan tidak mengapa meninggalkan akan dia bagi seorang yang berkehendak menyisir akan dia. Jadi ni hukum cukur kepala. Harus cukur kepala tu harus. Simpan rambut pun juga harus. Jadi orang yang susah nak jaga rambut dia, lebih baik dia cukur. Kan? Orang yang boleh jaga rambut dia, maka ketika itu simpan, tak ada masalah. Hukum mencukur rambut ataupun menyimpan rambut adalah harus. Dan memuh minyak akan dia, dan tidak sunat bercukur itu melainkan pada 3 perkara, iaitu pada haji dan umrah, dan pada kanak-kanak yang baru diperanakkan pada hari yang ke-7 atau lainnya, dan makruh menyukur setengah rambut dan meninggalkan setengahnya. Kedua, misai. Jadi kata musannif rahimahullah 3 perkara saja sunat cukur rambut. Bila? Yang pertama ketika haji, yang kedua ketika umrah, yang ketiga anak yang baru lahir ketika hari yang ke-7. Selain daripada itu hukum dia maka dah selesai. Jadi hukum cukur rambut ni harus. Sunat 3 keadaan saja, iaitu ketika mengerjakan haji dan juga anak yang baru lahir hari yang ke-7. Sunat cukur rambut. Kan? Yang lain daripada itu hukum dia harus. Selesai. Kemudian makruh cukur setengah simpan setengah. Kan? Cukur setengah simpan setengah itu makruh hukum dia. Baik. Kedua, misai. Dan sunat mengendam misai dan membaikkan janggut dengan diratakan dengan gunting. Dan kata setengah ulama, makruh mencukur janggut dan tidak mengapa memanjangkan 2 hujung misai, seperti yang diperbuat akan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Yang kedua kata musannif rahimahullah taala, misai. Misai ini mendendam misai, mengandam misai. Kemudian membanyakkan janggut. Misai buang ataupun repair. Janggut biar panjang. Kan? Membaikkan janggut dengan meratakan dengan gunting, bukan membaik. Jadi misai dia repair, dia dandam misai dia. Kemudian janggut dia orang panggil dia memperbaiki janggut dia dengan menggunting dan sebagainya. Kan? Dan kata setengah ulama makruh mencukur janggut, buang terus semua, hukum dia makruh. Dan tiada mengapa memanjangkan 2 hujung misai. Memanjangkan 2 hujung misai seperti yang diperbuat akan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ni tepi ni kan dia panjang. Sayyidina Umar ni terkenal dengan tegas dia, garang dia. Orang yang misai tu ni panjang tepi ni. Kan? Sunat, bukan sunat, tak mengapa. Di sini dia kata tiada mengapa. Sayyidina Umar buat gitu. Yang ketiga, rambut ketiak. Dan sunat mencabut bulu ketiak pada tiap-tiap 40 hari sekali, dan memadalah mencukur akan dia jika ia tiada beradat mencabut akan dia, kerana mencabut itu terkadang menyakiti akan dia. Kerana ini masukkan
menyaksikan itu memadai dengan dicukur atau dengan kapur, dan sebagiannya jangan ditakhirkan daripada 40 hari. Yang ketiga kata musannif rahimahullah taala bulu ketiak. Sunat cabut bulu ketiak tiap-tiap 40 hari. Mana jangan lebih daripada 40 hari cabut. Kalau tak cabut boleh ataupun cukur pun boleh. Kan? Tapi kata musannif rahimahullah, tapi cabut tu lebih selesa daripada cukur. Yang cukur ni nanti dia tumbuh sikit tu gatal. Kan? Lebih baik cukur ataupun dikapurkan. Dikapurkan buah kapur. Mudah untuk dia cabut. Habis. Keempat, bulu ari-ari, dan sunat menghilangkan akan dia dengan dicukur atau dengan kapur, dan sebagiannya jangan ditakhirkan daripada 40 hari. Begitu juga kata musannaf yang keempat, bulu ari-ari, bulu kemaluan, sunat dibuang jangan lebih daripada 40 hari. Dan bulu ari-ari ini aurat, kan? Aurat, kerana dia duduk kawasan aurat. Maka ketika tu jangan cukur kemudian duk buang kata, jangan, kan? Sembunyi dia seperti mana kita jaga kemaluan kita, tak bagi orang tengok. Begitu juga bulu ari-ari wajib, jangan bagi orang tengok, walaupun dah cukur, walaupun dah perasin daripada dah keluar daripada tubuh badan kita, dah perasin daripada anggota kita. Habis. Yang kelima, kuku. Kelima, kuku, dan sunat mengarat kuku itu kerana sabda Nabi SAW, ya Aba Hurairah, qallim aghfaraka fa inna syaitana yaq'udu ala ma qala minha. Hai Abu Hurairah, kerat olehmu akan kukumu, kerana syaitan itu duduk di atas yang panjang daripadanya. Jadi yang kelima, sunat kita mengerat kuku, jangan sampai panjang. Nabi SAW berpesan, wahai Abu Hurairah, qallim azfaraka, keratkan kuku kamu. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan tu yaq'udu ala ma tala minhu, syaitan duduk atas apa yang panjang daripada kuku. Mana kuku kita panjang, ujung tu syaitan duduk, kan? Habis. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, walau kana tahta az-zufri wasakhun fala yamna'u dhalika sihhatal wudu'i li'annahu la yamna'u usul al-ma'i wa li'annahu yutasahalu fihi lil hajati. Itu cemar-cemar daripada daki, maka iaitu tiada menegahkan yang demikian akan sah air semayang, kerana bahawa yang demikian itu tiada menegahkan akan sampai air kepadanya, kerana yang demikian itu dimudahkan dalamnya oleh syarak kerana hajat. Kerana adalah Nabi SAW menyuruh mengerat akan kuku dan menegur ia akan barang yang melihat ia akan cemar-cemar yang di bawah kuku orang Arab, padahal tidak menyuruh ia akan mengulang akan sembahyang mereka itu. Jadi di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengistimbatkan hukum bahwasanya tidak air kuku panjang tu, di bawah kuku tu ada kotoran. Kotoran ini tidak menghalang air daripada masuk ke bawah kuku kita. Maka ketika itu, sebab itu Nabi SAW tidak menegur sahabat untuk sembahyang semula, tidak perintah sahabat untuk sembahyang semula. Cuma Rasulullah suruh kerat kuku je. Kalaulah sembahyang tu tak sah dengan sebab kuku panjang dan ada taik kuku, maka Nabi SAW akan suruh sahabat tadi pergi basuh, ambil air sembahyang semula, kemudian ulang balik sembahyang tu. Tapi apa yang berlaku, Nabi SAW tak suruh ulang balik sembahyang. Itu menunjukkan bahawasanya kotoran yang ada di bawah kuku ni tidak menghalang air daripada kena anggota wudu. Kawasan yang perlu sampaikan air ke situ. Ini kita kena tengok juga taik kuku yang ada bawah kuku kita. Kalau taik kuku tu terdiri daripada minyak, tadi duk perbaik motor kan, minyak tu dia menghalang air daripada masuk ke bawah kuku kita. Tengok juga taik kuku tu, kalau setakat daki-daki badan tu lain lah. Tapi kalau terdiri daripada minyak, cat dan sebagainya, itu menghalang air. Tengok jenis taik kuku tu. Kalau jenis menghalang air daripada sampai ke bawah kuku, maka ketika itu wajib kita hilangkan taik kuku tadi ni untuk menyempurnakan wuduk kita. Tapi kalau lah setakat daki tubuh badan kita garu jadi hitam, kan? Itu tak sampai menghalang air daripada masuk ke bawah kuku. Sebab tu Nabi SAW tak suruh sahabat tadi mengulang sembahyang mereka, disebabkan kotoran yang ada di bawah kuku. Selesai. Dan kaifiat mengerat kuku tangan itu bahawa hendaklah dimulai daripada telunjuknya yang kanan, kemudian maka jari tengah, kemudian maka jari manis, kemudian maka kelingking tangan kanan,
kemudian maka kelingking tangan kiri, kemudian maka jari manis, kemudian jari tengah, kemudian maka telunjuk yang kiri, kemudian maka ibu tangan yang kiri, kemudian maka disudahinya dengan ibu tangannya yang kanan. Adapun kaifiat mengerak kuku kaki itu, maka iaitu dimulai daripada kelingking kaki yang kanan dan disudahinya dengan kelingking kaki yang kiri dengan tertib itu. Jadi kaifiat kata musannif rahimahullah taala, kaifiat kerak kuku. Macam mana kaifiat kerak kuku? Iaitu dimula daripada telunjuk yang kanan. Ini jari kita mula daripada telunjuk kanan, kemudian pergi kepada kelingking jari kanan, kemudian sambung balik kelingking jari kiri, kemudian berakhir dengan ibu jari tangan kanan. Kan? Sekali lagi, mula dari telunjuk tangan kanan, pergi sampai telingking tangan kanan, kemudian sambung dari telingking orang panggil tangan kiri dan berakhir dengan ibu jari tangan kanan. Itu kaifiat kerak kuku tangan. Adapun kerak kuku jari kaki, kerak kuku jari kaki mula daripada anak jari ataupun kelingking jari kanan berakhir dengan kelingking jari kiri. Ini kaki contoh. Mula daripada kelingking ni sampai ibu jari, daripada ibu naik sampai kelingking. Jadi mula daripada kelingking jari kanan berakhir dengan kelingking jari kiri. Itu kaifiat kerak kuku. Selesai. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Jadi kaifiat ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Selesai. Yang keenam pusat. Maka iaitu yang keenam pusat. Apa yang kita kena buang? Pusat ni untuk anak yang baru lahir lah. Maka iaitu sayugianya dikeratkan dia, kemudian daripada diperanakkan. Ketujuh, khitanul walad. Dan segianya bahawa ditakhirkan khitan itu daripada hari yang ketujuh, daripada diperanakkan hingga tanggal gigi kanak-kanak itu kerana menyalahi Yahudi. Jadi kata musannif rahimahullah taala, yang ketujuh khitan. Buang apa yang ada di badan kita, apa dia khitan. Khitan ni bila ditakhirkan khitan, sunat ditakhirkan khitan 7 hari. Setelah 7 hari ditakhirkan daripada hari yang ketujuh, daripada diperanakkan hingga gigi kanak-kanak itu, hingga tanggal gigi kanak-kanak itu. Tanggal gigi kanak-kanak itu umur berapa? Umur 6 tahun, 7 tahun. Kan? Lebih kurang tu lah. Disunat gitu. Kerana apa kata musannif? Kerana menyalahi Yahudi. Jadi boleh jadi Yahudi beranak kerak terus kot. Kan? Jadi kata Imam Al-Ghazali, kita takhirkan daripada hari yang ketujuh. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, fa wa habbu ilayya wa ab'adu 'anil khatari. Mentakhirkan khitan hingga tanggal gigi kanak-kanak itu terlebih kasih kepada aku dan terlebih jauh daripada bahaya. Jadi kata musannif rahimahullah taala, aku lebih suka, Imam Ghazali kata gitu, aku lebih suka takhirkan khitan ni. Takhir bila? Setelah tanggal gigi, lebih kurang umur 6 tahun lah. Barulah khitan. Kerana apa? Dia lebih selamat, dia lebih jauh daripada bahaya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khitanu sunnatun lirrijal wa makramatun linnisa. Khitan itu sunat bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Dan hukum khitan itu wajib atas orang yang aqil baligh, sama ada ia laki-laki atau perempuan, pada mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi hukum khitan, hukum dia wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i, khitan tu hukum dia wajib. Yang ke-8 janggut. Kata Imam Nakhai, ajibtu li rajulin aqilin tawilin lihyati kaifa la ya'khudhu min lihyatihi faj'alha baina lihyataini fa inna tawassuta fi kulli shay'in hasanun. Hairan aku bagi seseorang laki-laki yang berakal, yang panjang janggutnya, betapa tidak mengambil ia daripada janggutnya itu, maka menjadikan akan dia antara dua dagunya, maka kerana pertengahan dalam tiap-tiap satu itu terlebih baik. Jadi kata Imam An-Nakhai, ajibtu rajulin aqilin tawilul lihyah. Aku heran sungguh, dia kata, tengok orang lelaki yang panjang janggut dia. Kaifa la ya'khudhu min lihyatihi. Macam mana dia tak jaga janggut dia? Dia tidak mengambil ia daripada janggutnya, maka menjadi akan dia antara dua dagunya. Patutnya janggut tu jangan terlalu panjang. Maka kerana pertengahan daripada tiap-tiap sesuatu itu terlebih baik. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Agak-agak boleh segenggam tak apa dah. Kan? Janggut, orang yang simpan janggut makruh.
Makruh di dalam janggut itu 9 perkara. Yang pertama, menghitamkan janggut yang putih kerana menyerupai bagi orang muda, dan yang demikian itu ditegakkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Sebaik-baik orang muda kamu itu iaitu orang yang menyerupai dengan orang tua kamu, dan sejahat-jahat orang tua kamu iaitu seorang yang menyerupai dengan orang yang muda kamu. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, perkara yang makruh dalam menyimpan janggut ni ada 9. Yang pertama, menghitamkan janggut kerana nak menyerupai orang muda. Janggut dia dah putih dah, dia bagi hitam. Lagi sebab apa? Nak nampak muda. Sedangkan Nabi SAW bersabda, khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum. Sebaik-baik orang muda ni orang yang menyerupai tua. Namun wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Sejahat-jahat orang yang tua daripada kalangan kamu yang menyerupai orang muda, kan? Sepatutnya biar nampak tua, tak apa. Watak dia pun watak orang tua. Itu sebab, dan sepatutnya orang muda ni berwatak tua. Itu khairu syababikum. Sebaliknya orang muda, orang tua, tapi dia buat perangai budak-budak lagi, perangai orang muda lagi, kan? Itu wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Sejahat-jahat orang tua daripada kalangan kamu adalah orang tua yang menyerupai orang muda. Jadi janggut hitam biar, janggut putih biar putih situlah. Tak perlu menghinai bagi jadi hitam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam murad yang dalam hadis itu dengan diserupakan orang muda dengan orang tua itu iaitu serupa pada kelakuan orang tua yang berakal, bukan serupa akan tua pada memutihkan janggut, kan? So orang muda serupa dengan orang tua tu maksud dia apa? Orang muda berperangai orang tua, watak dia watak tua. Bukan dia muda janggut dia hitam buat bagi putih, dah, bukan maksud dia gitu. Habis. Dan sabda Nabi SAW, as-sawadu khitabu ahli nari. Artinya menghitamkan akan janggut yang putih itu iaitu hinai ahli neraka. Menghitamkan janggut yang putih itu adalah hinai ahli neraka. Itu sebab kata hukumnya makruh. Dan pada satu riwayat yang lain, al-khitabu bisawadi khitabul kuffar. Berhinai, yakni mewarnakan janggut dengan hitam itu iaitu hinai orang kafir. Dan kerana inilah kata setengah ulama haram menghitamkan janggut yang putih itu, melainkan kerana perang sabil. Jadi ada setengah ulama yang lain pula mengatakan menghitamkan janggut tu hukum dia haram. Yang tadi kata Imam Al-Ghazali makruh, itu satu pendapat. Kan? Tu dia kata dan makruh di dalam janggut itu 9 perkara. Kemudian Imam Al-Ghazali Umar pula dan kata setengah ulama yang lain menghitamkan janggut itu haram berdasarkan hadis tadilah. As-sawadu khitabu ahli nar, dan hadis as-sawadu al-khitabu bis-sawadi khitabul kuffar. Yang kedua, makruh menghitamkan janggut yang hitam. Makruh memutihkan janggut yang hitam dengan belerang supaya kelihatan tua, maka ditazimkan oleh orang akan dia, kerana yang demikian itu ditegahkan syarak. Begitu juga, kan, memutihkan janggut yang hitam. Janggut dia hitam, dia buat bagi putih sebab apa? Nak bagi orang nampak tua, kan? Maka orang hormat dia. Hukum dia makruh. Itu hadis Nabi, khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum. Sebaik-baik orang muda orang yang serupa dengan orang tua. Serupa pada watak, bukan serupa pada memutihkan janggut yang hitam, kan? Habis, selesai. Yang ketiga, makruh mencabut uban daripada janggut, dan sesungguhnya menegahkan Rasulullah SAW dengan sabdanya, huwa nurul mu'mini. Uban itu adalah nur bagi orang yang beriman. Cabut uban hukum dia makruh. Tak kira lah uban tu sama ada di janggut ataupun di kepala. Sabda Nabi SAW, uban itu adalah nurul mu'min, cahaya orang beriman. Bila cahaya duk buang, apa cahaya tu? Kan? Yang keempat, makruh mencabut segala janggut atau setengahnya, kerana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dan Ibnu Abi Layla qadil Madinah
telah menolak penyaksian orang yang mencabut janggutnya. Cabut janggut pun hukum dia makruh. Ditolak penyaksian dia kerana penyaksian dia tak diambil kira, dia dikira orang fasik. Itu Sayyidina Umar dan juga Ibnu Abi Layla, mereka tak terima penyaksian orang yang mencabut janggut. Yang kelima, makruh mengurangkan janggut daripada adat yang pertengahan dan melebihkan dia daripada adat yang pertengahan, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik sebaik-baik urusan pekerjaan itu pertengahan. Memanjangkan janggut lebih daripada kebiasaan kita, rakyat masyarakat kita janggut panjang mana? Dia sampai ke pusat tu kan. Hukum dia makruh. Begitu juga kebiasaan janggut kita biasa, masyarakat kita setara mana? Dia pergi buang terus ataupun dia simpan lebih pendek daripada kebiasaan, maka hukum dia makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan, jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Yang keenam, makruh menyisir janggut kerana bercantik-cantik supaya dipuji oleh orang akan dia. Makruh. Sisir tadi kerana apa? Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala. Adapun menyisir kerana nak tunjuk, nak bercantik, nak supaya orang dipuji, supaya dipuji orang, hukum dia makruh. Yang ketujuh, makruh meninggalkan menyisir janggut berkusut-kusut supaya dikata orang akan dia zahid ataupun soleh. Begitu juga dia biar pergi serabai janggut dia. Kenapa? Nak bagi orang puji, oh tu orang zuhud tu kan, tu orang ibadat sampai tak ada nak jaga janggut tu. Hukum dia makruh buat sedemikian. Dan kata Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala, fil lihyati syirkani tasrihuha li ahli an-nar li ajli an-nas wa tarkuha mutafallitatan li izhari zuhdi. Di dalam janggut itu dua syirik yang khafi, iaitu riya. Pertama, menyisir akan dia kerana dipuji oleh orang. Kedua, meninggalkan akan dia berkusut-kusut kerana jadi dalam kata Bishr Al-Hafi, dia kata di janggut tu ada dua syirik tu. Syirik sini mana syirik khafi. Apa dia syirik khafi? Buat sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa dia dua syirik itu? Iaitu menyisir akan dia kerana dipuji, tasrihuha li ajli nas, menyisirkan janggut bagi nampak kemas supaya dipuji oleh orang. Itu syirik khafi orang panggil. Bukan syirik sembah berhala tu tak. Syirik ini mutafallitatan li izhari zuhdi. Yang kedua, dia biarkan janggut dia biar kusut supaya apa? Supaya dianggap zuhud daripada dunia. Habis. Yang ke-8, makruh menilik kepada hitam janggut atau putihnya dengan tilik ujub, dan menilik akan juzuk segala badan dan segala perangai dan segala perbuatan dengan tilik ajib, dan iaitu dicela oleh syarak, lagi makruh dan terkadang membawa kepada haram. Dia tengok bubu badan dia, dia tengok rambut dia, dia tengok janggut dia, dia tengok juzuk badan dia, dia bangga kan. Dia bangga dengan body dia sadu ni contohnya. Hukum dia makruh. Dan terkadang kata musannif membawa kepada haram. Kerana ni bukan bersangkut paut dengan ibadat. Sekadar tubuh badan dia. Kalau ujub dengan kebaikan sembahyang, puasa, zakat, amal ibadat dia, itu haram hukum dia. Ujub terhadap amal ibadat dia. Kerana amal ibadat ni semata-mata kerana Allah. Memandang limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku, dia ujub terhadap sembahyang dia, dia riak terhadap sembahyang dia, hukum dia haram. Adapun riak terhadap pakaian dia, itu tak apa, itu tak sampai peringkat haram, itu makruh. Ujub terhadap tubuh badan dia, rasa kemah dia kan, nampak muda dia, tengok gambar, tengok cermin, rambut dia elok kan contohnya. Ujub terhadap kecantikan tubuh badan dia tak sampai peringkat haram, hukum dia makruh. Habis. Kemudian yang ke-9, harus memerahkan janggut dan menghinaikan akan dia kerana perang fi sabilillah, supaya menggerunkan akan kufar. Menghinaikan janggut kerana kalau perang, dalam perang musuh tengok tentera muslimin ni semua beruban belaka, tua-tua belaka kan. Jadi supaya mereka tak anggap orang tentera muslimin daripada kalangan orang-orang tua, maka ketika itu tentera muslimin ni yang beruban ni
hinaikan rambut, hinaikan janggut supaya nampak muda. Ni nak berperang, strategi perang. Supaya musuh tengok, oi, ni geng-geng muda ni, kan. Maka jika tiada yang demikian itu, maka dicela oleh syarak. Bukan kerana perang, dicela oleh syarak. Dan kata setengah ulama, sunat memerahkan janggut jikalau bukan kerana menggerunkan akan kafir sekalipun. Adapun janggut putih kita merahkan janggut. Itu hukum dia sunat walaupun bukan dalam perang. Habis. Kerana dengan qasad mengikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dan jangan mengqasadkan yang lain daripada itu. Sunat tadi ni kalau dia ingat kerana nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain daripada menggerunkan kafir. Dan sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, as-sufratu khitabul mu'minina, khitabul muslimina, wal humratu khitabul mu'minina. Ya. Artinya mencelup janggut dengan kuning itu iaitu pakaian orang muslimin, dan mencelup janggut dengan merah itu iaitu pakaian bagi orang mukminin. Dan adalah mereka mencelup janggut mereka itu dengan hinai, dan mencelup janggut kuning itu dengan kumkumah. Apa dia kumkumah? Za'faran. Dan haram mencelup janggut yang putih dengan hitam. Dan adalah setengah ulama. Adapun kalau yang putih buat bagi hitam, hukum dia makruh. Hukum dia haram. Yang putih buat bagi hitam, hukum dia haram. Putih buat bagi kuning ataupun putih buat bagi merah, hukum dia sunnah. Kan itu sunnah. Habis, hukum dia sunat. Dan adalah setengah ulama mencelup janggut dengan hitam kerana perang. Tapi celup janggut hitam perang tak apa. Dan demikian itu tiada mengapa dengan dia apabila benar niatnya, dan tiada ada di dalamnya itu hawa nafsu dan syahwatnya. Kemudian kata musannif, wabillahi taufik. Selesai al-babus tsani fi asrarit taharah. Bab yang kedua pada menyatakan rahsia bersuci selesai. Jadi sekali lagi kita ulang, asrarit taharah ni ada tiga bahagian. Bahagian yang pertama pada menyatakan tentang suci daripada hadas, suci daripada najis. Najis pula dalam bab menyuci daripada najis, musannif rahimahullahu taala letak beberapa bab. Bahagian yang pertama dia letak di situ beberapa fasal. Bahagian yang pertama ada beberapa fasal. Fasal yang pertama menyatakan tentang najis. Apa itu najis? Kita boleh ulang kaji balik. Kemudian fasal yang kedua bagaimana nak menghilangkan najis. Dan fasal yang ketiga kaifiat menghilangkan najis. Kaifiat menghilangkan najis. Bahagian yang pertama cerita tentang najis, apa dia najis. Bahagian yang kedua menceritakan najis apa yang boleh disuci. Najis yang boleh disuci. Najis yang boleh menjadi suci. Kan? Pasal yang ketiga cara menghilangkan najis. Itu orang panggil bahagian yang pertama, bahagian an-najasat. Bahagian yang kedua dalam bab asrarit taharah adalah hadas. Hadas ada beberapa fasal. Fasal yang pertama kaifiat wudu. Kan? Fasal yang kedua kaifiat mandi wajib. Fasal yang ketiga kaifiat tayammum. Habis. Kemudian bahagian yang ketiga iaitu bersih daripada fudalatil badan. Bersih daripada fudalatil badan ada beberapa fasal pula. Fasal yang pertama membersih kotoran-kotoran yang ada di badan. Ada dua fasal ni kan? Ketiga fasal. Ada dua fasal sahaja. Fasal yang pertama membersihkan kotoran yang ada di badan. Fasal yang kedua menghilangkan membuang lebihan-lebihan yang ada di badan. Apa dia lebihan? Itu kuku tadi, rambut, pusat, khitan kan? Itu lebihan yang ada di badan. Fasal selesai bahagian yang ketiga, maka selesailah perbincangan kita al-babus tsani fi asrarit taharah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
InsyaAllah pertemuan akan datang kita masuk al-babus salis fi asraris salah. Bab yang ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang. Itu juzuk yang pertama daripada kitab Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, terjemahan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin. Lubab Ihya Ulumuddin ni ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ahdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kitab yang ada tu boleh kita nak ambil, boleh lah. Kalau nak yang nak ambil boleh. Selesai dah perbincangan kita.